Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih buat para hakim yang arif lagi bijaksana. Terima kasih juga buat penjaga masa yang sering tepat dalam menghitung waktu. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan satu cerita bertajuk Anak yang Taat. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung terpencil, tinggal seorang budak lelaki bernama Jasa. Ia sangat baik, rajin dan taat kepada ibu bapanya. Ibu bapanya sangat sayang akan Jasa. Ia ditatang bagai minyak yang penuh. Apa sahaja kemahuan Jasa pasti dituruti oleh kedua orang tuanya. Pada suatu hari, ayah Jasa telah jatuh sakit. Tidak lama selepas itu, ayahnya meninggal dunia kerana penyakit yang dihidapinya itu. Sejak hari itu, tinggallah dia dengan ibunya. Kehidupannya dan ibu semakin susah. Mereka sangat miskin. Dia melakukan apa sahaja pekerjaan yang halal bagi menyara kehidupannya bersama ibu. Ibunya selalu berpesan, jangan mengambil harta dan hak orang walau susah manapun kita. Jangan mengambil upah daripada sebarang yang tidak halal. Jasa selalu ingat akan pesanan ibunya itu. Orang baik memacu kuda, kuda dipacu deras sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Begitulah perumpamaan yang dinasihati ibu Jasa. Tidak lama selepas itu, terjadilah peperangan di negeri mereka. Kampung yang mereka diami turut menerima kesan daripada peperangan itu. Jasa dan ibunya terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan diri daripada keadaan yang penuh huru-hara itu. Pada ketika itu, mereka tidak mempunyai wang dan harta. Mereka memilih untuk tinggal di satu tempat yang baru. Pada suatu hari, Jasa pergi ke hutan untuk mencari buah-buahan untuk dijadikan makanan. Di hutan tempat mereka tinggal itu memang kaya dengan buah-buahan yang tumbuh secara semula jadi. Apabila tiba di hutan, Jasa terjumpa sebatang pokok yang lebat buahnya. Jasa memanjat pokok itu lalu memetik buahnya. Setelah banyak buah dipetik, Jasa turun dari pokok buahan itu. Jasa mengasingkan buah-buahan itu. Buah yang masak dimasukkan ke dalam bakul yang pertama. Buah itu untuk ibunya. Buah yang muda pula untuk dirinya dimasukkan ke dalam bakul kedua. Dalam perjalanan pulang, Jasa bertemu dengan beberapa orang perompak. Perompak-perompak itu menangkapnya. "Oi budak, apa kau buat di sini?" soal ketua perompak. "Saya mencari buah-buahan di sini, tuan," jawab Jasa. "Cari buah-buahan? Mengapa?" tanya ketua perompak. "Saya orang miskin, saya tidak ada wang untuk membeli makanan. Hanya dengan mencari buah-buahan hutan inilah yang menjadi makanan saya dan ibu," jawab Jasa. Ketua perompak nampak dua buah bakul yang dibawa oleh Jasa. Sebuah berisi buah masak dan sebuah lagi berisi buah muda. "Mengapa kamu letakkan buah masak ke dalam sebuah bakul dan buah muda dalam sebuah bakul yang lain?" tanya ketua perompak itu. "Buah-buah yang masak untuk ibu dan buah yang muda untuk saya sendiri," jawab Jasa. Sekarang ketua perompak faham mengapa buah-buahan itu diasingkan. Semua perompak itu kasihan melihat Jasa. Mereka tahu bahawa Jasa budak yang baik, taat serta kasih akan ibunya. "Wahai budak, kau anak yang rajin dan taat kepada ibu. Nah, ambil wang ini. Belilah makanan untuk kamu dan ibu," kata ketua perompak. "Terima kasih tuan, tetapi saya tidak boleh menerima wang ini," kata Jasa. "Mengapa?" tanya ketua perompak. "Saya tidak bekerja untuk tuan. Bagaimana saya boleh menerima wang ini? Lagipun ibu saya selalu berpesan supaya tidak menerima wang yang bukan milik kita serta dari sumber yang tidak halal," tegas Jasa lagi. Jasa tahu wang yang ingin diberikan ketua perompak kepadanya adalah hasil daripada rompakan kumpulan perompak itu terhadap penduduk berdekatan hutan itu serta para pedagang yang menggunakan laluan hutan itu. Dia tidak akan menerima wang daripada sumber yang tidak halal. Ketua perompak berasa terkejut dengan tindakan Jasa menolak wang pemberiannya. Dia kagum dengan perilaku Jasa walaupun dalam keadaan lapar, masih enggan menerima wang tidak halal daripada hasil rompakan kumpulannya. Sikap Jasa yang jujur serta amanah itu menjadikan ketua perompak insaf. Dia menyuruh pengikutnya memulangkan kembali harta yang mereka curi kepada penduduk kampung. Selepas itu, Jasa pun pulang ke rumah.
Ia menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu Jasa memanjatkan kesyukuran terhadap Ilahi kerana anaknya selamat dan mendengar nasihatnya. Sejak dari hari itu, ketua perompak dan pengikut-pengikutnya tidak lagi merompak serta membuat onar di kampung itu. Mereka telah mengusahakan kebun tanaman dan sawah padi di pinggir hutan itu. Mereka turut mengambil jasa bekerja dengan mereka. Pengajaran yang boleh kita dapat dari cerita ini ialah: pertama, kita tidak boleh mengambil harta atau wang yang bukan milik sah kita. Dalam cerita ini, ketua perompak serta anak buahnya telah melakukan kejahatan dengan manfaat orang-orang kampung. Kedua, kita perlu menolak sebarang pemberian wang atau harta dari sumber yang tidak halal seperti hasil rompakan, penipuan, rasuah dan sebagainya. Dalam cerita ini, Jasa telah menolak wang yang mahu diberikan ketua perompak kepadanya kerana dia tahu wang tersebut daripada sumber tidak halal. Ketiga, kita mestilah jujur dan amanah ketika melakukan sesuatu pekerjaan. Dalam cerita ini, Jasa telah mengasingkan buah yang masak ke dalam sebuah bakul dan buah yang muda ke dalam sebuah bakul yang lain. Sekian saja cerita daripada saya. Semoga anda semua terhibur dan dapat mengambil pelajaran daripada cerita yang saya sampaikan ini. Terima kasih.